Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita masuk tajuk baru pada hari ini. Kita menggunakan kitab Asyirah An-Nabawiyah ya, ataupun kita panggil secara khusus Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin ya, karangan Syekh Muhammad Khudari Beg, dan kita sampai pada muka surat 167 peperangan Bani Qainuqa ya. Jadi insya-Allah kita akan tengok secara detail pada hari ini. Tuan-tuan yang ada kitab ya, sila tengok muka surat 167 ya. Nanti kita akan share peta ya yang akan menampakkan kepada kita dengan lebih jelas di mana kedudukan kampung Bani Qainuqa ni ya. Apabila seseorang mempunyai dua musuh ya, ni Syekh Muhammad Khudari ni buat perumpamaan lah ya. Dia kata kalau seseorang itu, katalah si A ni ada dua musuh ya. Jadi bila ada dua musuh, kemudian salah satu daripadanya berjaya dikalahkan. Maka ya dia akan mendorong ya, ia akan mendorong musuh-musuh yang satu lagi untuk memeranginya. Jadi kalau A ya, dia bermusuh dengan B dan C. Jadi bila A berjaya mengalahkan B, C nanti akan menyerang A pula ya. Mereka akan menzahirkan kemarahan. Jadi bukan sekadar mereka nak berperang ya. Mereka akan zahirkan kemarahan mereka tanpa mengira kesan ya, implikasi daripada permusuhan yang dilancarkan. Dia tak peduli. Ya, yang penting ya dia nak balas dendam. Yang penting dia nak ambil tindakan ya, kerana mereka mendapati bahawasanya kawan mereka si B tadi telah dikalahkan. Ya. Dan inilah yang berlaku kepada Bani Qainuqa. Sebab Bani Qainuqa kita tahu mereka ada hubungan yang baik dengan kaum Quraisy di Makkah ya. Jadi Bani Qainuqa apabila Muslimin mendapat kemenangan penuh di Badar ya, mereka mula memperlihatkan kemarahan mereka. Apa mereka buat tuan-tuan? Tuan-tuan kena ingat orang Yahudi di Madinah, mereka ada perjanjian damai dengan Nabi. Ya, mereka ada suluh. Suluh makna perjanjian damai ya. Kita ada Sahifah Madaniyah ya, ataupun Sahifah Al-Madinah. Perjanjian atau piagam Madinah ya, yang menjadi undang-undang ya untuk hubungan antara muslim dengan muslim, sesama muslim secara internal maupun muslim dengan non-muslim ya. Jadi hubungan dua hala ya, ada hubungan dua hala. Orang Islam bertanggungjawab menjaga kepentingan ya, menjaga kebajikan orang-orang bukan Islam di Madinah. Begitu juga orang-orang bukan Islam termasuk Yahudi, mereka mesti ya bertanggungjawab untuk mempertahankan orang Islam. Ya, maksudnya mereka mestilah mengambil tanggungjawab ya kalau Islam diserang, Madinah diserang ya, dan mereka juga bertanggungjawab untuk membayar jizyah ya, cukai kepala orang lelaki ya yang ada pendapatan ya, mereka perlu membayar jizyah. Kalau orang Islam mereka membayar zakat ya 2.5% ya. Tapi jizyah ni adalah pengiraan dia dan mereka ya mesti melaksanakan tanggungjawab tersebut ya. Tetapi nyawa mereka, darah mereka, harta benda mereka akan dijaga oleh orang Islam. Ya, tu dia punya peraturan dia. Jadi apa yang dibuat oleh Bani Qainuqa ya, mereka sudah ada hubungan baik dengan orang Islam ya. Mereka menerima Nabi SAW sebagai ketua negara Islam Madinah ya. Tetapi disebabkan kekalahan kaum mereka ya, kekalahan sahabat mereka ya, yakni kita kata sekutu mereka ya, orang-orang musyrikin Mekah di medan Badar ya. Jadi mereka Bani Qainuqa telah membatalkan perjanjian yang dimeterai dengan muslimin. Mereka batalkan tuan-tuan. Mereka tak setuju. Ya. Jadi mereka menampakkan apa yang mereka sembunyikan selama ni. Selama ni pun mereka sebenarnya tak berpuas hati. Ya, mereka bukannya suka sangat dengan orang Islam ni ya, tetapi sebab orang Islam diterima baik ya oleh orang-orang Ansar ya, Aus dan Khazraj di Madinah ya, dan ramai ya daripada kalangan mereka memeluk Islam, menyokong perjuangan Nabi, mempertahankan Nabi, maka orang-orang Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah ya, orang-orang Yahudi yang bermustautin di Madinah ni, suka tak suka mereka juga kena buat perjanjian damai ya. Sebahagian orang-orang Yahudi ada yang masuk Islam
Ya, macam kita kata Abdullah bin Salam, ya, yang nama asalnya Husin bin Salam, Nabi tukar jadi Abdullah bin Salam. Bagi dia identiti baru, ya. Sebelum ni beliau dikenal sebagai orang Yahudi yang paling alim, yang paling berilmu pengetahuan, ya, datang daripada keluarga yang berilmu pengetahuan juga. Tapi kali ini, ya, kerana beliau telah memeluk Islam, maka beliau diketepikan oleh kaumnya. Ya, mereka kata inilah orang yang paling tak boleh dipercayai, ya, apa ni, datang daripada keluarga yang tak ada kehormatan, tak ada kedudukan, mana mereka pusing cakap. Ya, jadi oleh kerana itu Nabi tukar, ya, identiti beliau, namanya daripada Husain bin Salam menjadi Abdullah bin Salam, dan kekal lah, ya. Dan kita tahu Abdullah bin Salam muncul sebagai salah seorang, ya, sahabat Nabi, ya, yang alim, ya, dalam apa ni, memberikan, ya, tafsiran-tafsiran daripada ahli kitab, ya, sebab beliau menguasai Taurat, ya, dan banyak cerita-cerita Taurat yang dia tahu. Jadi beliau membawa masuk, ya, pandangan-pandangan yang kita kata secara umum tidak bertentangan, ya, dengan apa yang disebut oleh Al-Quran. Itu secara umum, tuan-tuan. Okey, ya, seterusnya apa lagi? Jadi Bani Qainuqa kita tahu, ya, mereka tinggal dekat dengan Masjid Quba, ya. Kalau kita boleh share, tuan-tuan, ya. Sekejap, ya. Ustaz share, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok, ya, pengusiran Yahudi Bani Qainuqa. Jadi ni peta Madinah, tuan-tuan, ya. Kalau kita boleh kecilkan sedikit, tuan-tuan boleh nampak, ya. Ni. Jadi di belakang, di selatan kita ada Masjid Quba, ya. Masjid Quba, ya. Kemudian ada Bani Nadir. Bani Nadir, ya. Jadi Bani Nadir ni duduk yang paling dekat dengan Masjid Quba adalah Bani Nadir, ya. Kalau Bani Qainuqa di tengah-tengah lah. Ya, jadi ke Masjid Nabawi pun tidak terlalu jauh, ke Masjid Quba pun, ya, hampir di tengah-tengah. Kalau Bani Nadir lebih dekat dengan Masjid Quba. Jadi kalau Bani Qainuqa lebih dekat dengan Masjid Nabawi lah, ya. Tapi tidaklah terlalu jauh, ya. Sebutannya Masjid Nabawi, tuan-tuan, ya. Kalau nak kata Masjid Nabi kena taruh alif lam di depan, Masjid An-Nabi atau Masjidun Nabi. Tapi kalau kita sebut Masjid Nabawi, Masjid Nabi tak tepat. Masjid Nabawi, sebab dia jadi sifat bagi masjid tu. Ataupun Masjidun Nabi, Masjid An-Nabi boleh, Masjidur Rasul boleh. Ya, jadi itu dia punya Dia punya sebutan yang betul lah, ya. Jadi kita ada Bani Qainuqa, ya. Bani Quraizah yang paling jauh daripada Madinah, dia keluar lagi, tuan-tuan. Ya, tapi Bani Nadir paling dekat dengan Masjid Quba, ya. Sebab itu ketika Nabi hijrah, Nabi sampai di Masjid Quba, ya, Nabi didatangi oleh perwakilan Bani Nadir, antaranya Huyai bin Akhtab. Ya, Huyai bin Akhtab dan adiknya datang untuk bertemu Nabi, melihat sendiri bagaimana rupa paras Nabi, bagaimana kita panggil, ya, perawakan Nabi itu, ya. Dan mereka buat keputusan selepas itu bahawasanya memang benar Muhammad ni seperti mana yang digambarkan dalam kitab Taurat, ya. Tetapi mereka tidak mahu menerima kenabian Nabi, ya, kerana Nabi itu datang daripada bangsa Arab, ya. Sedangkan Nabi di kalangan Bani Israel pun ditolak oleh Bani Israel, ya. Contoh kita kata Nabi Zakaria, ya, dibunuh oleh Bani Israel, ya, dengan konspirasi jahat mereka, ya, dengan kita panggil tentera Roman, ya, Roman King, Roman soldiers, ya, yang akhirnya bawa kepada pembunuhan, katanya dipenggal kepala, ya, Nabi Zakaria, John the Baptist, ya, dalam Bible disebut John the Baptist. Begitu juga Nabi Allah Isa juga mereka nak bunuh. Sedangkan semua ni Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa semua daripada keturunan Bani Israel, ya. Malah mereka datang daripada keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, ya, mulia kedudukan mereka. Walaupun Nabi Isa daripada Maryam, ya, daripada Imran, Nabi Yahya dan Zakaria, ya, bukan daripada Imran, tapi kedua-dua mereka datang daripada keturunan Nabi Allah Sulaiman bin Daud, tuan-tuan. Maknanya mulia. Itu pun mereka bunuh dan cuba untuk bunuh. Ini kan pula Nabi Muhammad SAW yang datang daripada bangsa Arab, yang tak ada kena mengena secara langsung dengan Bani Israel. Kecuali kita tengok dia punya leluhur lah. Ya, kalau leluhur maknanya Nabi Muhammad SAW daripada Ismail, ya, Bani Israel daripada Yaqub, Yaqub daripada Ishak, Ishak dan Ismail adik-beradik, dua-dua mereka anak daripada Ibrahim. Maknanya adalah hubungan. Ya, tetapi nak kata Nabi Ibrahim tu daripada kalangan Yahudi Nasrani tak boleh lah. Ya, sebab Quran ayat 67 surah Ali Imran, ya, Allah kata ba'da'uzubillahi minasyaitonirrajim, makana Ibrahim Yahudian wala Nasranian. Ya, makana Ibrahim Yahudian wala Nasranian. Ya, mereka bukan
Mereka bukan mereka Ibrahim ni bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah. Akan tetapi beliau adalah daripada kalangan hanifan muslimah, yang hanif, yang muslim. Ya, wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim juga bukan daripada kalangan musyrikin. Ya, di sini kita nampak jelas tuan-tuan ya. Jadi kalau tuan-tuan tengok di sini nampak lebih jelas ya. Maknanya nak bagi tahu bahawasanya penggunaan peta ni lebih mudah ya. Ni Ustaz ambil daripada kitab lain, kitab Sirah Nabawiyah juga. Tuan-tuan boleh tengok kalau Ustaz boleh enlarge-kan ya. Jadi Masjid Nabawi di utara tuan-tuan, ada kampung Bani Qainuqa ni yang kita bincang pada hari ni. Kemudian Bani Nadir yang lebih dekat dengan Masjid Quba ya, daripada selatan. Masjid Quba selatan ya. Ini peta ni menghadap ke utara ni. Jadi Masjid Nabawi di utara, lebih dekat dengan Bani Qainuqa. Kalau Masjid Quba lebih dekat dengan Bani Nadir perkampungan. Sebab tu Bani Nadir menghantar wakil dia, Huyai bin Akhtab ya. Huyai bin Akhtab ni ialah bapa kepada Safiyah binti Huyai yang nanti jadi salah seorang daripada Ummul Mukminin. Dia datang, dia jumpa Nabi ya, dan dia mendapati Nabi itu memang Nabi sungguh. Ya, bukan seorang khain, seorang pengkhianat. Ni bukan mutanabi. Kalau Nabi dia real, original. Tapi kalau mutanabi mengaku-ngaku saja sebagai Nabi. Itu istilah dalam bahasa Arab. Nabi itu prophet, itu messenger. Tapi kalau mutanabi itu pembohong tuan-tuan. Ya, jadi jangan silap ya. Satu Nabi, satu mutanabi. Ya. Okey, jadi ini cerita Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan ada satu lagi Bani Quraizah. Bani Quraizah dia keluar daripada kawasan Madinah ya. Ni maknanya di luar ni, semua luar Madinah. Even Masjid Quba juga berada di luar Madinah. Sebab itu ketika Nabi dan para sahabat dalam hijrah, mereka singgah di kawasan ya dekat dengan Masjid Quba, ya, mereka sempat membina Masjid Quba dan dikatakan mereka masih lagi mengqasar solat. Ya, sebab mereka masih musafir, belum lagi sampai destinasi di Masjid Nabawi ya. Jadi maknanya nak bagi tahu kalau kita cerita tentang tentang Madinah, kecil je Madinah ni tuan-tuan. Ya, sebesar halaman Masjid Nabawi yang ada sekarang. Ya, Masjid Nabawi, ya, Raudah tu, dan dia punya extension dan expansion, dan seterusnya kawasan yang ada kita panggil hydraulic umbrella tu. Ya, kawasan sekitar tu, compound dia. Itu semua itulah. Ya, kita kata Madinah pada zaman Nabi, bukan besar sangat. Jadi Bukit Uhud di utara itu juga bukan Madinah, Al-Madinah ya. Begitu juga Masjid Quba di selatan. Sebab tu orang yang berniat daripada Mekah menuju ke downtown ya, di dekat dengan Masjid Nabawi ni, selama mana mereka belum sampai ke sana, masjid di Masjid Quba mereka masih lagi dianggap musafir. Ya, itu dulu tuan-tuan. Kerana Masjid Quba ni ataupun kawasan sekitar Masjid Quba berada di luar Madinah ya. Jadi kalau Bukit Uhud sama juga. Sebab itu mereka yang syahid ya dalam peperangan Uhud, mereka dikebumikan di kaki Bukit Uhud, bukan di Baqi'. Ya, sebab Bukit Uhud tu dianggap di luar Madinah. Ya, tu dulu tuan-tuan. Tapi sekarang Madinah semakin besar lah. Ya, ini kalau Ustaz boleh detailkan tuan-tuan ya. Jadi ada Bani Nadir ya yang dekat dengan Masjid Quba, sebab tu mereka hantar wakil Huyai bin Akhtab, bapa kepada Safiyah binti Huyai. Kemudian kita ada Bani Qainuqa ya di tengah-tengah yang dekat dengan Masjid Nabawi, dan yang lebih jauh Bani Quraizah. Jadi dalam sejarah Nabi dan para sahabat ya, Bani Qainuqa yang mula-mula mengkhianati Nabi, diikuti kemudian oleh Bani Nadir, dan akhirnya ya Bani Quraizah. Ya, tiga-tiga ni akhirnya diambil tindakan oleh Nabi. Ya, hari ni kita fokus pada Bani Qainuqa dulu. Kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan tengok ya, kebanyakan kebanyakan dia punya simbol ya, kawasan kampung mereka ialah fortress city tuan-tuan. Ya, ni maknanya kubur pertahanan. Ya, ni dia punya ada dia punya kita panggil watchtower lah ya. Jadi dia ada pengawal duduk atas ni. Ya, ada kita kata pembaling lembing ataupun pemanah. Ya, yang sentiasa berkawal ya sepanjang masa untuk memastikan kota ataupun kampung mereka tidak dicerobohi oleh orang luar ya. Kemudian dia ada pintu gerbang. Pintu gerbang ni sentiasa tertutup melainkan kalau ada keperluan dibuka untuk orang masuk. Ya, tapi dia juga berfungsi sebagai fort ya, sebagai fortress, sebagai kubu pertahanan tuan-tuan ya. Ni defensive wall ni. Ya, tengok kampung dia ya. Jadi kalau Masjid Nabawi pun ya kita tengok ya, sekitar dia ya, rumah-rumah pun macam tu juga. Kebanyakan ya mereka duduk dalam kawasan fortress city ni ya, untuk menyelamatkan diri mereka daripada musuh yang pertama, yang kedua daripada binatang-binatang berbisa, binatang buas ya, serigala sebagai contoh,
Dan yang ketiga ialah untuk mengurangi, ya, untuk mitigate tuan-tuan, ya. Ini mitigation dia panggil, ya, mitigation program untuk mengurangkan kesan daripada sandstorm. Kalau berlaku sandstorm, ya, jadi kuranglah kesan kepada kampung mereka kerana mereka ada defensive wall. Ya, itu kalau ustaz boleh kongsi dengan tuan-tuan, ya. Mungkin ada soalan, ya, setakat ni tak ada, ya. Okey tuan-tuan, ya, belum ada soalan. Kalau ada sila apa kita panggil, ya. Sila kemukakan di sini, ya. Okey, cuma sebutan salam je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kita balik pada kita panggil, ya, perbincangan kita lah tuan-tuan, ya. Balik pada perbincangan kita nak bagi tahu, ya, pada tuan-tuan yang baru join, ya, muka surat 167 kita berbincang tentang peperangan Bani Qainuqa ataupun Ghazwah, ya, Ghazwah Bani Qainuqa tuan-tuan, ya. Okey. Jadi apa yang boleh kita sambung di sini, kita dah dapat tahu Bani Qainuqa mereka rapat, ya. Mereka ada hubungan yang baik dengan kafir Quraisy, musyrikin Mekah, ya. Kafir Quraisy, musyrikin Mekah kalah dalam perang Badar. 70 pemimpin VIP mereka mati. Abu Jahal dibunuh, kita dah belajar dah. Abu Jahal dibunuh, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, adik-beradik. Ya, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, adik-beradik. Anak pada Utbah Al-Walid bin Utbah, ya, kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah bapa Khalid. Kemudian ada lagi siapa tuan-tuan, ya, ada Uqbah bin Abi Mu'id, ya, ada kemudian kita ada An-Nadhr bin Al-Haris, ya, dan ramai lagi lah pemimpin-pemimpin mereka ni yang kebanyakannya dibunuh, ya, dalam peperangan Badar, seperti mana hadis yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari, ya. Disebut mereka yang dulu masa di Mekah, mereka ni yang letak uri unta, mereka yang letak kotoran unta di atas badan Nabi ketika Nabi sujud. Ya, ketika Nabi sujud, ya, Abu Jahal suruh siapa yang berani ambil, ya, mereka membawa kotoran unta dan juga uri plasenta unta tu, ya, dan juga perut unta, ya, letak atas Nabi tuan-tuan. Yang busuk tu letak atas Nabi. Sehingga Nabi tak boleh nak bangun tuan-tuan, ya, duduk, ya, diletakkan atas belakang Nabi ketika Nabi sujud. Ya, sehingga Juwairiyah datang bagi tahu pada Nabi, bagi tahu pada Fatimah, ya, ayahnya sedang ditertawakan, ya, oleh pemimpin Quraisy tadi. Datang Fatimah bersihkan. Ya, kemudian barulah Nabi bangun, ya, Nabi selesaikan solat dan Nabi mendoakan Allahumma alaika bi Quraisy. Nabi ulang 3 kali. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy, ya. Ya Allah, engkaulah, ya, yang boleh mengambil tindakan kepada orang Quraisy ni. Ambillah tindakan ke atas mereka, ya Allah. Dan Nabi sebut, ya, Allahumma alaika bi siapa, ya. Abi Jahlin, ya, bin Hisham, ya, Ubay bin Ka'ab ataupun Umayyah bin Khalaf, ya, kepada Ubay bin Khalaf tuan-tuan, ataupun Umayyah bin Khalaf abang dia. Dan juga disebut Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, ya, disebut juga Uqbah bin Abi Mu'id antaranya, ya. Dia ada 7 orang disebut. Dan Abdullah bin Mas'ud bagi tahu semua yang disebut oleh Nabi dalam doa baginda tadi, ya, semuanya dilihat terbunuh dalam perang Badar. Ada 70 yang terbunuh, termasuklah 7 yang buat angkara kepada Nabi ketika Nabi sedang solat tadi tuan-tuan. Kemudian apa lagi, ya? Kemudian 70 lagi ditawan, termasuklah Saidina Abbas yang dikerah oleh Abu Jahal untuk pergi berjuang juga, ya. Sedangkan dia tak mahu. Jadi Saidina Abbas juga ditangkap dan kena bayar tebusan, ya. Kemudian kita ada siapa lagi tuan-tuan, ya. Antaranya yang ditangkap juga ialah Abu Izzah, ya, penyair. Kemudian abang daripada Saidina Ali, ya, abang daripada Saidina Ali itu ialah siapa nama dia? Nama dia Uqail, ya. Jadi Uqail kena, ya. Jadi mereka yang kena ni, mereka kena membayar kita panggil, mereka kena membayar tebusan, ya, termasuklah menantu Nabi, suami kepada Zainab, ya, Abul As bin Ar-Rabi', ya, Abul As bin Ar-Rabi' pun kena, ya, Amru bin Abi Sufyan, ya. Jadi ayahnya diminta supaya menebus anaknya, ya. Jadi ramailah, ya, yang kita kata ditangkap, ya, ataupun diminta untuk membayar tebusan ni banyak, ya, ramai, ya. Termasuklah saudara kepada Mus'ab bin Umair, ya, yakni kita panggil Abdul Aziz, ya, ataupun Abu Aziz bin Umair, ya. Jadi mereka ni semuanya membayar tebusan. Sebahagian daripada mereka, ya, mereka menebus diri mereka dengan mengajar, ya, anak-anak orang Islam sebanyak 10 orang untuk membaca dan menulis, ya. Ada juga yang dibebaskan begitu saja, ya, atas dasar mereka tidak mampu membayar tebusan, macam kita dah sebut pada 2 minggu lepas. Antaranya Abu Izzah contohnya, ya. Termasuklah juga menantu Nabi,
Abul As bin Ar-Rabi', ya, kerana Zainab telah menghantar rantainya untuk menebus suami dia, ya. Tapi Nabi bila tengok, Nabi jadi sebab, ya, kerana teringat, ya, rantai hadiah daripada Khadijah, ya, kepada anak sulung mereka Zainab. Jadi peristiwa-peristiwa begitu menyebabkan, ya, kita kata akhirnya Nabi bermesyuarah, ya, dengan para sahabat minta supaya dia dibebaskan, ya, dan dia dibebaskan dengan syarat ketika sampai di Mekah, ya, dia kena bebaskan Zainab, lepaskan Zainab dia dan anak mereka Umamah, ya, untuk dibawa ke Madinah, ya. Dan kita tahu akhirnya Abul As, ya, akhirnya memeluk Islam juga, ya. Jadi nak bagi tahu bahawasanya memang orang Quraisy mendapat tamparan hebat, ya, kalah dalam medan perang, 70 dibunuh dan 70 ditawan. Bani Qainuqa adalah sekutu mereka. Jadi kita dah sebut tadi, bila kafir Quraisy, ya, A, Nabi dan para sahabat, B, kafir Quraisy, C, Bani Qainuqa. Bila B, ya, Quraisy kalah, maka Bani Qainuqa jadi hilang punca. Ya, mereka nak balas dendam, mereka tak puas hati, ya. Sebab tu mereka membatalkan perjanjian damai, suluh mereka dengan Nabi, ya. Dan mereka tunjukkan kemarahan mereka, ya, dan menceroboh, ya, mencabul kehormatan salah seorang daripada wanita muslimah yang pergi menjual susu, ya, di pasar basah yang dikuasai oleh Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni peniaga, tuan-tuan. Mereka juga golongan artis, ya, pandai buat barang-barang logam, ya, pandai buat, kita kata mereka ni tukar emas, ya, mereka ni goldsmith, ya, mereka ni kita panggil pandai besi, ya, blacksmith, ya, mereka juga pandai membuat barang-barang perhiasan, ya, termasuklah mereka jadi tokek susu, ya, tokek kurma, tokek gandum dan sebagainya. Jadi mereka yang menguasai pasar basah Madinah tu, ya. Jadi salah seorang daripada muslimah, ya, yang pergi menjual susu dan dia agak leka, ya, melihat barang-barang yang dijual di sana, sehingga akhirnya kainnya dikatakan diikat, ya, pada satu tempat. Ketika dia bangun, maka, ya, terlucutlah pakaian dia, tuan-tuan. Dia ditertawakan oleh orang-orang orang-orang Yahudi yang ada di situ, ya. Dan itu satu pencabulan, ya. Jadi akhirnya kita tahu, ya, muslimin bersikap berhati-hati, ya, dan, ya, tidak mempercayai mereka lagi, yakni Bani Qainuqa ni, ya, untuk masa akan datang apabila berlaku peperangan di antara muslimin dan orang-orang kafir, ya. Jadi sebab tu Allah turunkan ayat dalam surah Al-Anfal, ya, surah yang ke-8 ayat yang ke-58, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan, ya, wa imma, dan adapun jika, kata Allah, ya, takhafanna, kamu bimbang, kamu takut, ya, daripada min qaumin, daripada sesuatu kaum itu berlakunya khianatan, ya, kalaulah kaum itu kamu takut khianat, ya, berlaku daripada kalangan mana-mana kaum, dalam konteks ini Bani Qainuqa, ya, maka Allah kata apa? Ya, Allah kata fambis ilaihim ala sawain. Fambis ilaihim, maka campakkanlah, ya, perjanjian tu. Maknanya batalkan perjanjian. Ya, sebab mereka dah buat khianat. Jadi kalau kita tetap juga nak berbaik dengan mereka ni, maknanya kita telah buat satu kesilapan. Sebab mereka sudah buat keputusan untuk bergaduh, ya, untuk berperang, ya, bukan lagi untuk melakukan perjanjian damai. Maka Allah kata campakkanlah kepada mereka ala sawain, secara terang-terang lah. Seperti mana mereka secara terang-terang, ya, mengemukakan pertentangan mereka kepada orang Islam, begitu juga orang Islam, ya, kena buat ala sawain dengan cara yang sama, secara terang-terang juga. Innallaha la yuhibbul khainin, sesungguhnya Allah tidak suka, tidak kasih pada orang-orang yang berkhianat. Ya, suratul Anfal ayat 58. Sebelum ini telah disebut mengenai Yahudi di Madinah. Kita dah sebut perjanjian, ya, dalam Sahifah Al-Madinah. Ya, dalam Sahifah Piagam Madinah tu sudah dicatatkan apa tanggungjawab, ya, di negara umat Islam kepada non-muslim dan apakah tanggungjawab rakyat non-muslim kepada negara umat Islam, ya. Yang kedua, nota kaki, apabila kamu bimbang kaum yang memeterai perjanjian dengan kamu itu melakukan pengkhianatan. Kita bimbang dia akan buat benda lagi tak elok. Ya, dia akan jadi duri dalam daging, tuan-tuan, ya. Jadi maka, ya, batalkanlah perjanjian secara terus terang. Ya, ceritakan pembatalan tersebut kepada mereka, tapi bagi tahu secara official, ya, perjanjian sudah dibatalkan. Ya, kerana apa, tuan-tuan? Kerana tidak dibenarkan, ya, orang Islam terus menyerang, tak boleh. Ya, dan kita pun tak bagi tahu secara official, ya, bahawasanya perjanjian telah dibatalkan, terus je pergi menyerang, ya, kepung mereka dan serang mereka, tak boleh. Ya, tidak dibenarkan, tuan-tuan, ya. Jadi kerana apa? Ya, kerana
mereka tak tahu bahawasanya perjanjian tu sudah dibatalkan. Ya, mereka ingatkan perjanjian masih berkuat kuasa. Ya, jadi tak boleh. Kita kena bagi tahu secara official, terang-terang bagi tahu. Ya, oleh kerana pencabulan yang kamu buat terhadap muslimah, apa yang telah kamu buat, ya, membunuh salah seorang sahabat Nabi di pasar basah tadi, ya, sebab lelaki tadi mempertahankan perempuan yang dicabul tadi. Ya, dicabul kehormatannya. Maka apa yang berlaku? Yang berlaku ialah kita bagi tahu. Maka kami juga membatalkan perjanjian secara terang-terang, kena bagi tahu. Ya, jadi tindakan tersebut dikira sebagai penipuan. Mana kalau kita tak bagi tahu, tiba-tiba kita kepung, kita serang je, itu dianggap sebagai pengkhianatan. Dan Allah tidak suka. Ya, innallaha la yuhibbul khainin. Allah tidak suka khianat dan Allah tidak suka orang yang berkhianat. Maknanya para pengkhianat itu Allah tak suka. La yuhibbullah. Ya, Allah tak suka al-khainin, ya, akan orang-orang yang berkhianat. Kemudian apa lagi tuan-tuan, ya? Akhlak Islam membenci penipuan, tak boleh. Ya, al-kazib tak boleh. Ya, perbuatan khianat, al-khiyanatu, ya, walaupun terhadap musuh tak boleh. Ya. Inilah maksud mencampakkan perjanjian kepada mereka. Ya, apa makna fambis ilaihim ala sawain? Campakkan maksudnya batalkan. Ya, digunakan perkataan campak untuk menunjukkan ketegasan. Ya, untuk menunjuk bahawasanya ini bukan main-main. Ya, sebab itu ala sawain, seperti mana kamu buat secara terang-terang, kami pun buat dengan cara yang sama, ala sawain, dengan cara yang sama. Ya, jadi kena diberitahu secara official, ya. Barulah boleh kita buat kata dua dengan mereka, mengepung, ya, dan berperang ataupun mereka setuju untuk berdamai, ya, untuk menyerah diri dan mereka dihantar keluar daripada Madinah. Okey tuan-tuan, ya. Dia sebagaimana disebut dalam ayat 58 yang di atas, ya, masing-masing mengetahui bahawa perjanjian telah dibatalkan. Jadi dua pihak. Ya, orang Yahudi yang mula mau membatalkan dengan sikap mereka yang sombong, ya, dengan sikap mereka yang apa kita panggil, ya, yang apa ni, mencabul, ya, kehormatan seorang perempuan, membunuh seorang sahabat Nabi, ya, kemudian mengisytiharkan perang, ya. Jadi orang Islam juga mesti mengisytiharkan perang juga secara ala sawain, dengan cara yang sama juga, terang-terang. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para pembesar mereka, ya. Jadi Nabi panggil ketua Bani Qainuqa, ya, yang merupakan artis tadi, ya, merupakan mereka yang ada kemahiran profesional, ya, yang menjual berniaga di pasar basah Madinah. Ya, Nabi bagi amaran kepada mereka tentang benda buruk, kesan buruk, ya, dia punya apa kita panggil repercussion, ya, daripada kejahatan yang mereka buat, pencabulan tadi. Mereka menjawab, ya Muhammad, kamu jangan tertipu dengan kemenangan. Jadi ungkit pula. Ya, sebab permulaan, ya, kemarahan mereka ni sebab Nabi, ya, dan para sahabat berjaya mengalahkan kafir Quraisy. Para pemimpin Quraisy tu habis tuan-tuan. Ya, semua habislah kita kata. Yang tak mati tu yang tak pergi perang. Abu Sufyan bin Harbin tu tak pergi. Sebab beliau membawa barang dagangan. Tapi yang lain, Abu Jahal, ya, Amr bin Hisham mati, ya. Kemudian siapa lagi, ya, kemudian Umayyah bin Khalaf yang jahat, yang bunuh Sumayyah tu, yang siksa Bilal bin Rabah mati. Adik dia, ya, Ubay bin Khalaf pun mati juga. Bapa mentua Abu Sufyan, Utbah bin Rabi'ah, ya, yang juga merupakan bapa Hindun, mati. Ya, abang kepada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah mati juga, ya, dalam perang Badar, ya, dibunuh, ya, oleh para sahabat Nabi, oleh Sayyidina Hamzah, ya, dan juga Sayyidina Ali. Begitu juga, ya, kita kata anak kepada Utbah bin Rabi'ah, maknanya adik-beradik, ya, lelaki dengan Hindun, ya, Al-Walid bin Utbah mati juga. Ya, kemudian siapa lagi? Uqbah bin Abi Mu'aid, jiran Nabi. Ya, mati kemudianlah. Ya, tak mati dalam perang Badar, dia ditangkap, tapi akhirnya kerana mulutnya celupar sangat, buat syair. Buat mengeluarkan kata-kata yang merendah-rendahkan kehormatan orang Islam, ya, perempuan-perempuan Islam, isteri-isteri Nabi. Maka tidak ada, ya, balasan yang lebih sesuai dengan mereka melainkan dibunuh saja. Uqbah bin Abi Mu'aid. Begitu juga An-Nadhr bin Al-Haris, jiran Nabi juga yang jahat ni tuan-tuan. Uqbah bin Abi Mu'aid terlibat dalam meletakkan kotoran unta, ya, najis unta, plasenta jadi uri dan juga perut unta yang busuk tu atas badan Nabi ketika Nabi sedang sujud, ya, yang kita sebut Fatimah datang bersihkan, ya. Kemudian Nabi mendoakan Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy 3 kali. Ya Allah, ya, engkaulah yang kita panggil yang wajar, ya, yang patut mengambil tindakan pada orang-orang Quraisy.
Maknanya balasan tu datang daripada-Mu lah, ya Allah. Engkau lah yang Maha tahu. Allahumma alaika bi Quraisy. 3 kali. Dan Nabi sebut Allahumma alaika bi Abi Jahlin bin Hisham, ya, bi Umayyah bin Khalaf, ya, ataupun Ubay bin Khalaf. Kemudian siapa tadi, Utbah bin Abi Rabi'ah, Syaibah bin Abi Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, ya, Uqbah bin Abi Mu'id. Maknanya sebut secara jelas, ya, detail. Sehingga sehingga Abdullah bin Mas'ud kata, dalam perang Badar aku melihat mereka yang disebut namanya ketika di Mekah tu semuanya terbunuh di medan Badar, dan mereka dimasukkan dalam satu kita panggil lubang, ya, di Badar itu, ya, kita panggil, melainkan Umayyah bin Khalaf, ya, ataupun Ubay bin Khalaf, ya, tidak di tempat yang sama, mungkin di tempat lain. Okey tuan-tuan, itu dia punya ceritanya, ya. Kejahatan mereka sudah tidak dapat disembunyikan lagi. Mereka mencabul perjanjian, ya, dan mereka ingatkan Nabi, ya, kata mereka, wahai Muhammad, jangan tertipu dengan kemenangan kamu terhadap Quraisy. Ya, sebenarnya orang Quraisy itu tidak tahu berperang, dia kata macam tu. Sedangkan orang Quraisy ni memang cekap berperang. Ya, mereka ni penunggang kuda yang hebat, ya. Mereka ni tentera-tentera berkuda yang hebat. Ya, tentera cavalry kita kata, ya. Kalau infanteri tentera berjalan kaki. Ni tentera berkuda, ya. Jadi mereka ni orang yang pandai bermain pedang, pandai menombak, ya. Mereka ni pandai memanah sebagainya, ya. Tapi Bani Qainuqa kata sebenarnya orang Quraisy itu tak tahu berperang. Sekiranya kamu Muhammad berhadapan dengan kami Bani Qainuqa, ya, kamu akan mengetahui bahawa kami bukanlah calang-calang orang. Ini bukan kaleng-kaleng tuan-tuan. Ya, bukan mereka ni orang biasa. Mereka ni ada kepakaran. Bani Qainuqa adalah orang Yahudi yang paling berani, ya, pada ketika itu. Dengan itu Allah telah menurunkan, ya, ayat 12 dan 13 Ali Imran yang biasa kita baca, auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil ladzina kafaru, katakanlah wahai Muhammad, lil ladzina kafaru, kepada orang-orang kafir. Ya, jadi bagi tahu, ya, kepada orang-orang kafir, apa tuan-tuan? Satughlabuna, kamu akan dikalahkan. Wa tuhsyaruna, kamu akan dikumpulkan ila jahannam, ke neraka jahannam. Di dunia dikalahkan, mati, kemudian di akhirat besok dihidupkan balik, ya, dan dikumpulkan wa tuhsyaruna ila jahannam, ke neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, neraka jahannam itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Ya, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Ya, sesungguhnya apa tuan-tuan, ya? Sesungguhnya adalah bagi kamu, ya, ayatun, satu tanda, fi fi'ataini, pada dua kumpulan iltaqata, dua kumpulan yang berperang. Ya, jadi maknanya siapa yang berperang tu? Yang pertama fi'atun, satu kumpulan, tuqatilu fi sabilillah, ni orang Islam. Mereka berjuang pada jalan Allah. Wa ukhra, yang satu lagi opposite, kafiratun, orang kafir, ya. Yarawnahum mislaihim, ya. Yang mereka ini melihat orang-orang Islam mislaihim, dua kali ganda lebih ramai daripada mereka, ya. Jadi kalau mereka 1,000, nampak orang Islam macam 2,000 ataupun lebih. Ya. Ini Quran yang bagi tahu. Ra'yal ain, dengan pandangan mata kepala mereka. Orang Islam hanya 300 lebih saja, ya. Asalnya 313, tapi 8 orang telah diberi excuse, ya, kerana ada tanggungjawab jadi imam di Madinah, ya, ada yang bertugas untuk menjadi caretaker Madinah, ya. Ada yang menjadi imam, ada yang jadi muazzin dan sebagainya. Jadi mereka tidak dibenarkan untuk pergi, ya. Jadi mereka duduk di Madinah tu. Jadi mereka kita panggil, ya, mereka yang mengganti Nabi lah, ya. Tanggungjawab Nabi tu mereka galas. Kerana Nabi pergi bersama dengan Abu Bakar, Omar, ya. Ali. Osman tak pergi sebab isterinya sakit tenat. Kita tahu, Ruqayyah, ya. Jadi mereka ini tuan-tuan, ya, tak pergi. Jadi kalau jumlah asal 315 tolak 8, ya, menjadi 305. Jadi jumlah mereka lebih kurang 300 orang lah. Berlawan pula dengan musuh yang jumlahnya lebih kurang 1,000 orang. Ya, jadi macam 1 lawan 3 tuan-tuan, ya. Tetapi Allah kata apa tuan-tuan? Ya, Allah kata mereka melihat orang-orang Islam itu yarawnahum mislaihim, 2 kali ganda jumlah mereka. Mana kalau 2 kali ganda jumlah orang Islam 300, jadi nampak macam 600. Tapi kalau kita ambil pandangan yang mengatakan jumlah musuh 1,000, 2 kali, ya, 2 kali lipat daripada 1,000, 2,000 orang tuan-tuan, ya. Dengan ra'yal ain, mereka melihat itu dengan pandangan mata kepala. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha', dan Allah memperkuatkan, ya, dengan pertolongannya, binasrihi may yasha', sesiapa yang Allah kehendaki. Inna fi zalika la ibratan liulil absar. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ibrah, ya. Adalah apa tuan-tuan? Adalah ibrah. Ibrah apa makna ibrah? Adalah pengajaran.
Ya, jadi adalah benda yang boleh kita ambil sebagai iktibar, ya, liulil absar, bagi orang yang boleh melihat. Ya, maknanya orang yang celik mata hatinya dia boleh melihat, tuan-tuan. Ya, walaupun kadang-kadang mata kita celik, tapi kadang-kadang ramai yang tak boleh ambil iktibar. Dia berlaku satu peristiwa, dia tak mau ambil iktibar. Ya, dia tengok tapi tak dapat faham. Ya, banyak orang yang buta matanya, tapi bila dia dengar ayat Quran, bila dengar hadis Nabi, bila dia dengar penceritaan oleh tuan-tuan guru, oleh ustaz-ustaz, ya, dia boleh ambil pengajaran walaupun sedikit. Ya, dan sudah tentu orang yang paling cerdas, orang yang paling dapat banyak manfaat, ya, daripada sesuatu kajian ataupun sesuatu program ceramah dan sebagainya. Ya, ini dalam Ali Imran. Ketika itu Ubadah bin Samit, ya, kita kenal Ubadah bin Samit, salah seorang pembesar Khazraj. Ya, ketua Khazraj kita tahulah, ya, ketua Khazraj ialah Sa'ad bin Ubadah. Jadi tuan-tuan jangan tertukar, ya. Sa'ad bin Ubadah tu ketua, kita kata ketua ni lah, ya, ketua orang Khazraj secara keseluruhan. Dulu kita ada Khazraj, ketuanya apa ni, Sa'ad bin Ubadah, ya, dan kita ada seorang lagi. Seorang lagi ialah Ubadah, ya, seorang lagi ialah Sa'ad bin Mu'az. Tapi Sa'ad bin Mu'az dia terkorban dalam perang Khandaq, ya. Dan oleh kerana itu orang Aus, ya, secara umum seolah-olah macam telah menyerahkan jawatan kepimpinan itu, ya, secara mutlak kepada apa, Sa'ad bin Ubadah. Ya, ni ketua orang Khazraj. Ya, yang nanti kita tahu ketika mana Abu Bakar dilantik menjadi khalifah menggantikan Nabi, beliau tak setuju. Ya, dan beliau tidak memberikan bai'ah sampailah Abu Bakar wafat, dia tak bagi bai'ah. Bila naik Saidina Umar, ya, Sa'ad bin Ubadah sekali lagi dia tidak memberikan bai'ah. Ya, pada tahun yang ke-15 Hijrah, ya, Saidina Umar naik pada tahun 13. Pada tahun 15 Hijrah, ya, siapa tadi kita kata, ya, Sa'ad bin Ubadah, beliau telah berpindah ke negeri Syam dan akhirnya beliau meninggal di sana dalam keadaan tidak memberikan bai'ah, bukan sekadar kepada Abu Bakar, malah juga kepada Umar. Ya, ni isu besarlah, tuan-tuan. Ya, maknanya ada sahabat besar yang hebat, ya, yang pemurah, ya, kita kata, yang mempunyai hubungan yang baik, ya, dengan Nabi, ya, sangat rapat, tetapi tidak apa kita panggil, ya, dia tidak apa, ya, dia tidak memberikan apa istilah dia, ya, dia tidak memberikan bai'ah, ya, kepada kedua-dua sahabat tadi, sebab dia menyangka dan dia berharap supaya beliaulah, ya, sebagai ketua orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj, beliaulah yang sepatutnya paling layak untuk menggantikan Nabi sebagai khalifah setelah kematian Nabi, ya, kewafatan Nabi. Tapi, ya, apa ni, Abu Bakar dan Umar memberitahu, ya, al-khilafatu min Quraisy, kepimpinan itu daripada kalangan Quraisy, ya. Jadi hadis ni seolah-olah tidak dipahami begitu, ya, oleh Ubadah bin Samit. Bukan makna dia menolak hadis sahih, ya, hadis sahih kita tak boleh tolak, ya. Terutamanya dari segi bab yang berkaitan dengan apa, dengan fiqh, ya. Ni bukan cerita akidah, tuan-tuan, ya, tapi ni cerita fiqh, ya. Walaupun ada khilaf, ya, tetapi kerana telah dilantik, dia bersetujui, maka sudah tentu kita tak lantik imam yang kedua, seorang je, tuan-tuan. Macam solat lah, ya, seorang je imam, tak boleh berdua. Ya, ada orang tanya, dia kata pernah ketika Nabi sakit, ya, Nabi terlambat untuk menjadi imam, ya, maka Abu Bakar yang jadi imam, yang dah duduk di depan, ya. Kemudian Nabi datang, Nabi duduk di sebelah Abu Bakar. Abu Bakar nak bagi Nabi laluan untuk jadi imam. Nabi bagi apa? Au amah, ya. Apa ni? Au ma'ah, ya. Nabi kita panggil apa? Nabi bagi apa? Imaah, ya. Nabi bagi isyarat bahawasanya Abu Bakar stay situ. Nabi datang sebelah kiri. Ya, jadi yang menjadi imam adalah Nabi lah. Tapi Nabi solat duduk, ya. Jadi jamaah di belakang tengok Abu Bakar. Sebab Abu Bakar yang boleh iktidal, boleh qiyam, boleh rukuk, boleh sujud dengan sempurna. Nabi di bawah. Jadi Abu Bakar mengikut menjadikan Nabi sebagai imam. Manakala para sahabat yang duduk di belakang menjadikan Abu Bakar sebagai contoh dia, ya. Sebab Abu Bakar yang bangun, turun dan sebagainya. Nabi, sedangkan Nabi duduk. Ya, tapi yang menjadi imam tetap Nabi. Itu seperti mana kata Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, ya, seorang perawi hadis, beliau sebut, ya, bahawasanya bila ditanya, adakah Nabi mengimamkan Abu Bakar dan Abu Bakar mengimamkan para sahabat, dia kata na'am, tuan-tuan, ya. Jadi menunjukkan bahawasanya imam tak boleh dua, kena seorang saja, ya. Jadi kalau ada satu kumpulan sedang solat, datang satu kumpulan lain, dia tak boleh buat satu jemaah lain. Ini biasa di RNR kita tengok, tuan-tuan, ya. Dah ada imam, dia mungkin tak setuju sebab imam tu mungkin pakai t-shirt, ya, walaupun imam tu pakai kain pelikat contoh, ya, nampak elok dah, tutup aurat, ya, dan apabila dia sujud okey, tak ada apa-apa hal, tak tunjuk, tak nampak aurat dia, tetapi tetap mereka buat satu jamaah baru, ya. Itu tak sepatutnya begitu. Sepatutnya kita selesaikan, ya,
jamaah yang ada. Kalau kita boleh join jamaah tu lagi bagus. Ya, kalau kita tak mau, kita tunggulah sampai mereka selesai baru kita buat jamaah yang baru. Ya, tapi benda ni berlaku kerap tuan-tuan. Ya, terutamanya di RNR ataupun surau kecil lah, ya. Maknanya surau jabatan. Ya, surau jabatan, ya, surau apa ni, kementerian dan sebagainya. Kadang-kadang macam tu berlaku, ya, ataupun di pejabat-pejabat swasta lah, ya, di mana-mana syarikat multinasional tuan-tuan. Ya, kadang-kadang ada surau, ada tuan guru yang datang, ya. Jadi kerana mungkin dia tak setuju dengan tuan guru tu, dia tak ikut, ya. Jadi dia buat jamaah baru. Jangan tuan-tuan. Kalau kita tak setuju pun, bagi selesai jamaah yang pertama. Kemudian baru kita nak buat jemaah yang kedua, ya. Dan tidak dibuat secara immediately. Kerana apa? Kerana bimbang takut timbul fitnah bahawasanya kita tidak setuju dengan imam yang ada, ya. Tu cerita dia. Okey tuan-tuan, ya. Jadi yang dilihat oleh tentera musuh ialah mislaihim, 2 kali ganda daripada mereka. Kalau kita ambil pandangan yang kata 2 kali ganda tu jumlah orang Islam, nampak macam 600 lah. Sedangkan orang Islam lebih pada tu tuan-tuan. Ya, yang tentera tambahan tadi. Ya, jadi Allah turunkan, ya. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah, kita tahu, ya, masa perang Badar tu. Dan Allah tambah, ya. Allah turunkan, ya, dengan apa kita panggil, ya, bil malaikah, ya, Allah turunkan malaikat. Bi alfin minal malaikah, ya. Jadi Allah turunkan 1000 daripada para malaikat. Maknanya 1000 tu sebagai tambahan, ya, kepada tentera para sahabat Nabi. Tetapi para sahabat tak dapat melihat. Ya, lam tarawnahum, ya, kamu tidak dapat melihat mereka, malaikat tadi. Ya, tetapi orang kafir Quraisy nampak, sebab tujuan kedatangan mereka untuk menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa gerun, ya, daripada kalangan orang-orang Quraisy. Sebab tu jumlah Quraisy 1000, jumlah orang Islam jadi macam 2000, ya, mana lebih daripada jumlah orang Islam, daripada jumlah orang kafir tadi. Kalau jumlahnya 600 tak sampai 1000. Ya, jadi bi alfi malaikatil, ya. Jadi dengan 1000 malaikat yang diturunkan oleh Allah, ya, munzalin yang diturunkan oleh Allah, ya, daripada langit. Jadi menunjukkan bahawasanya jumlah tentera yang dilihat oleh siapa, ya, oleh apa kita panggil, ya, oleh tentera musuh, ya, bukan 300 orang tapi lebih pada tu, ya. Mana paling kurang pun 1000, ya, tentera malaikat yang datang, ya, untuk menimbulkan rasa gerun, rasa takut, ya, di kalangan siapa tuan-tuan? Di kalangan orang-orang Quraisy. Kemudian apa lagi? Ya, pandangan ini mereka lihat yarawnahum ra'yal ain. Mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah boleh tolong dengan pertolongannya sesiapa saja yang Allah kehendaki. Inna fi zalika la ibratan li ulil absar. Sesungguhnya yang demikian itu adalah ibrah, ya, adalah pengajaran, ya, li ulil absar, bagi orang yang boleh melihat, mata hatinya nampak celik, tuan-tuan. Ya, itu cerita dia. So kita dah selesai cerita ayat tersebut. Kita tengok balik nota kaki Ubadah bin Samit tadi. Ubadah bin Samit dia salah seorang pemimpin Khazraj, kita tahu, ya. Tapi tidaklah sehebat seperti mana Sa'ad bin Ubadah. Ya, itu ketua, ya, bagi orang Khazraj. Jadi beliau juga, yakni Ubadah bin Samit, ya, beliau dikenal sebagai Abul Walid. Ya, beliau nakib juga, salah seorang daripada ketua kaum dia, kaum Khazraj. Dia mula-mula, ya, masuk Islam ketika menyertai perjanjian Aqabah yang pertama. Ya, jadi lebih awal masuk Islam. Ya, jadi masa Bai'atul Aqabah yang pertama pada musim haji, ya. Jadi di Mina, dan kedua dia pun datang sekali lagi. Nabi SAW mempersaudarakan, ya, Ubadah bin Samit ini, ya, dengan Abu Marsad Al-Ghanawi. Abu Marsad Al-Ghanawi adalah apa kita panggil, ini daripada Mekah. Walaupun beliau bukan orang Mekah, ya. Beliau lahir pada tahun yang sama, ya, seperti mana Nabi lahir. Beliau lahir pada tahun gajah juga, ya, Abu Marsad Al-Ghanawi. Beliau pernah hijrah ke negeri Habasyah, ya, dan beliau juga dapat pahala kerana berhijrah ke Madinah 2 kali, ya, 2 pahala hijrah dia dapat, tuan-tuan. Dan Abu Marsad ni panjang usianya, ya. Selepas Nabi wafat, setahun selepas Nabi wafat baru dia meninggal. Mana lebih panjang usia daripada Nabi lah, ya. Jadi beliau dipersaudarakan. Ubadah bin Samit ini orang Ansar, Al-Ansari. Manakala Abu Marsad Al-Ghanawi ini, ya, daripada kalangan Muhajirin, ya, minal Muhajirin. Jadi beliau menyertai peperangan Badar, dan peperangan yang berlaku selepas itu, ya, Umar menghantarnya ke negeri Syam sebagai qadi dan guru, ya. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Aqsa, ya, ikut pintu Lions Gate, tuan-tuan boleh
apa ni bas kadang-kadang berhentikan kita di dekat dengan Lions Gate tu. Tuan-tuan boleh masuk ya. Dan kita tahu ada tak kurang 8 pintu besar ya untuk masuk ke apa kita panggil kota Jerusalem ni, the old city of Jerusalem. Yang biasa kita masuk ialah daripada pintu apa? Daripada apa kita panggil ya? Daripada King Herod ya, King Herod's Gate. Itu yang biasa kita masuk, ataupun kalau nak cantik sikit daripada Damascus Gate. Sebab dia facing Damascus ya. Juga ada Jericho Gate pun ada ya, ada Golden Gate dekat dengan apa ni apa kita panggil pejabat apa ni Syekh Yusuf ya, Syekh Yusuf apa ni Abu Sunainah ya. Tapi buat masa ni dia tutup, kadang-kadang dia buka. Tapi di situlah dikatakan Nabi Allah Isa alaihissalam ketika turun daripada Bukit Zaitun akan masuk ke masjid melalui the Golden Gate. Ya, jadi dia punya apa kita panggil dia punya pintu tu ya dipanggil Babur Rahmah ya. Dan di sebelah Babur Rahmah ni ada satu pintu dipanggil Lions Gate ya, Babul Asbad ya, dan di situlah ya apa ni kita nampak perkuburan. Sebelum masuk pintu Lions Gate, sebelah kiri ada kawasan perkuburan orang Islam. Di situlah ya sahabat yang kita sebut Ubadah bin Samit ni meninggal dunia kerana beliau pada zaman Umar dilantik menjadi qadi ya, beliau yang mengurus ya persoalan perundangan dan beliau juga guru kepada umat ya. Jadi beliau telah mengetuai badan kehakiman di Palestin beliau ya, dan meninggal dunia di sana pada tahun yang ke-34 Hijrah. 34 Hijrah ni maknanya zaman apa ni Saidina Osman lagi tuan-tuan. Ya, ni zaman Saidina Osman. Ya, zaman Umar beliau dilantik, zaman Osman ya beliau meninggal dunia tahun 34 Hijrah. Ini kita tuan boleh tengok dalam kitab karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama kitab tu Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah ya. Dia ada cerita puluhan ribu para sahabat yang dikumpulkan dalam 8 jilid ya, 7 jilid dan satu tu adalah indeks dia 8 jilid lah ya. Ni dalam jilid yang keempat ya, halaman 4488 tuan-tuan boleh baca ya mengenai riwayat hidup ya apa ni Ubadah bin Samit dengan lebih detail lagi tuan-tuan. Okey ya, ketika Ubadah bin Samit salah seorang pembesar Khazraj berlepas dari ya perjuangan dengan mereka ya, berlepas diri daripada perjanjian dengan mereka. Maknanya Khazraj dulu ada hubungan baik ya dengan siapa? Dengan apa ni Bani Qainuqa ya. Tetapi Abdullah bin Ubay masih tetap berpegang dengan perjanjian sambil berkata aku adalah lelaki yang takut ditimpa bencana. Jadi ni alasan Abdullah bin Ubay sebab Abdullah bin Ubay pun Khazraj. Ya, jadi mereka ni orang Khazraj ada hubungan baik dengan Bani Qainuqa sebelum Islam. Ketika Nabi sampai ya mereka memilih Nabi untuk jadikan sebagai ketua. Yang ini tidak disukai oleh orang-orang munafik. Termasuk ketua munafik Khazraj yakni siapa dia tuan-tuan ya, yakni Abdullah bin Ubay. Dia masih lagi berpegang kepada perjanjian, dia tidak batalkan ya. Maka Allah menurunkan Al-Quran untuk mengajar muslimin melalui firman-Nya. Auzubillahi minasyaitanir rajim ya, surah Al-Maidah surah 5 ayat 51 dan 52. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tattakhizul yahud wan nasara. Jangan kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Ya, jangan ambil orang Yahudi dan Nasrani ya aulia sebagai para pemimpin. Ya, jangan ambil mereka. Ba'duhum aulia ba'din. Sebahagian mereka orang Yahudi Nasrani ini adalah aulia ba'din. Ya, aulia ba'din. Mereka adalah penolong, pembantu kepada sebahagian yang lain. Maknanya orang Nasrani pun ada tolong Yahudi, Yahudi pun ada tolong Nasrani. Walaupun secara umum mereka sebenarnya ada pertelingkahan juga, ada pergaduhan, pergeseran. Ya, sebab orang Yahudi sesama dia pun dia bergaduh tuan-tuan. Ya, sesama bangsa Nasrani ya, yang beragama Nasrani, mereka nak bunuh Nabi Isa. Sebelum tu mereka bunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nak menunjukkan mereka ni memang kuat khianat tuan-tuan. Ya. Jadi Allah kata wa may yatawallahu minkum, sesiapa di kalangan kamu yang lantik orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai pemimpin, fa innahu minhum, sesungguhnya mereka juga orang Islam itu daripada kalangan Yahudi Nasrani. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, sesungguhnya Allah ya tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Jadi orang zalim tak dapat hidayah tuan-tuan. Ya. Fataral ladzina fi qulubihim maradun ya. Sambung ayat 52. Ya, Allah kata, Muhammad kamu akan lihat fatara allazina fi qulubihim maradun, orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Mana ni golongan munafiqun. Golongan munafik tuan-tuan ya. Seorang munafik jamak munafiqun atau munafikin. Jadi Allah bagi tahu Muhammad kamu akan lihat betapa orang-orang yang dalam hati ada penyakit. Mana golongan munafik ya. Yusari'una fihim, mereka ni segera ya. Jadi mereka ni bersegera ya apa ni untuk buat baik, untuk berkawan dengan orang Yahudi ni.
Yaquluna, mereka berkata, ya apa? Dia kata nakhsha an tusibana da'iratun, ya. Kami bimbang akan menimpa kepada kami, ya, musibah akan menimpa. Maknanya kalau kami batalkan perjanjian dengan apa ni puak Bani Qainuqa, maka kami akan ditimpa musibah, ya. Fa asallahu an ya'tiya bil fathi, ya. Moga-moga mudah-mudahan, ya, Allah akan mendatangkan kemenangan, ya. Al-Fatah di situ kemenangan, au amrin ataupun hukuman, ya. Allah akan tentukan, putuskan hukuman min indihi daripada sisi Allah. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, ya. Dan mereka pasti, ya, akan apa? Akan menyembunyikan, ya, mereka yang apa yang mereka sembunyikan tu, ya, dalam diri mereka, sebenarnya benda itu akan menjadikan mereka golongan nadimin, golongan yang menyesal, ya. Sebab mereka tak dedahkan pun Allah akan dedahkan, tuan-tuan. Apabila Yahudi Bani Qainuqa menampakkan permusuhan dan bertahan di dalam kubu mereka. Tadi kita tengok kan. Ya, tuan-tuan yang mungkin tadi tak sempat tengok, ya, Ustaz tunjuk balik, tuan-tuan. Ini perkampungan ni. Ya, kalau dalam buku Sirah Nabawiyah, ya, Mutiara Perjalanan Mukmin, ya, bab ke-12, tuan-tuan boleh tengok pengusiran Yahudi Bani Qainuqa. Ya, ni Madinah, tuan-tuan. Ya, ni Khaybar. Jadi akhirnya apa ni, sebahagian Yahudi ni, ya, kalau Bani Qainuqa mereka berpindah ke negeri Syam. Ya, tetapi kalau Bani Nadir tadi kita sebut. Ya, ni Masjid Nabawi di utara, kita ada Bani Qainuqa, ya, kemudian Bani Quraizah lebih jauh, di bawah sikit ialah Bani Nadir, ya. Bani Nadir maknanya apa ni, kabilah, ya, Yahudi Bani Nadir yang paling dekat dengan mana, tuan-tuan? Mereka paling dekat dengan Masjid Nabawi, ya. Dan mereka lah paling kuat, ya, permusuhan kepada orang Islam. Asyaddu, ya, asyaddu apa kita panggil, ya. Mereka ni la tajidanna asyad dan nasi adawatan. Mereka adalah manusia yang paling kuat, ya, permusuhan kepada orang-orang beriman. Ya, terutamanya Bani Nadir. Dan Bani Nadir ni akan dihalau keluar sebab mereka nanti berkonspirasi untuk bunuh Nabi. Mereka dihalau keluar daripada Madinah, ya. Mereka akan pergi ke mana, tuan-tuan? Ya, ini Madinah, ya. Kita ada Abyar Ali. Abyar Ali adalah Bir Ali, tempat mikot untuk mikot haji ataupun umrah bagi orang yang datang daripada Madinah atau penduduk Madinah. Ya, jadi apa ni, Bani Nadir berhijrah ke Khaybar. Ya, Khaybar adalah perkampungan Bani Nadir yang baru dan itu adalah kawasan apa kita panggil kawasan kawasan pokok tamar, tuan-tuan, kawasan pokok kurma, kawasan subuh. Ya, dan nanti apabila Khaybar jatuh ke tangan umat Islam, ya, Nabi izinkan, ya, orang-orang Yahudi untuk meneruskan untuk meneruskan apa istilah dia, ya, pertanian, aktiviti pertanian mereka, tuan-tuan, ya. Kerana mereka ni ada kepakaran, ya, mengurus tanah. Mereka ada kita panggil soil science, ya, soil management. Ya, mereka ada kepakaran dalam mengurus, ya, tanah di bumi Khaybar, ya. Jadi mereka diizinkan, ya, untuk meneruskan aktiviti pertanian mereka dengan syarat, ya, 50%, ya, daripada hasil pertanian di Khaybar itu dihantar ke Madinah. Ya, sebab itu Aisyah kata, setelah jatuhnya Khaybar, kami mula merasa kenyang. Ini kalau tuan-tuan boleh tengok, ya, Ustaz. Yang kecilkan sikit, tuan-tuan, ya. Jadi Bani Al-Haris ni di atas, Khazraj, ya, Bani Haris Khazraj. Jadi kita ada Wadi Akik, ya. Wadi Akik ni adalah tempat mikot. Ini adalah Bir Ali, tuan-tuan. Ya, di sini ditulis Wadi Akik, ya. Ni lembah Akik namanya, tuan-tuan, ya. Kemudian ataupun kita panggil Abyar Ali. Abyar Ali adalah plural. Kalau satu kita panggil Bir Ali. Bir tu makna telaga, ya. Abyar dia plural. Ya, dia pergunungan Khaybar, ni ada Khaybar. Jadi ini perjalanan perniagaan, ya, orang-orang Arab. Ya, jadi bila orang Arab Madinah, ya, mereka nak pergi ke utara berniaga ke negeri Syam, mereka lalu kawasan ni, ya, dan mereka biasanya mereka diserang, ya, mereka dirampas harta mereka, ya, dicederakan, ya. Jadi oleh kerana itu maka Nabi nanti, ya, akan mengerah, ya, menubuhkan satu ketumbukan tentera untuk, ya, mengambil tindakan terhadap Yahudi Bani Nadir yang telah pindah ke Khaybar, ya. Ini kalau di Madinah lagi lah, Bani Qainuqa, ya, Bani Quraizah yang paling jauh, ya. Dia tak ada dalam peta ni lah, ya, tapi dia gambarkan saja, ya. Dia keluar lagi, tuan-tuan, ya. Bani Quraizah ni agak sedikit jauh daripada Madinah. Ya, Bani Nadir yang paling dekat dengan Masjid Quba yang kita sedang bincang ialah Bani Qainuqa. Dan
Kebanyakan simbol bagi kawasan perkampungan mereka adalah fortress city. Ya, adalah kubu pertahanan, defensive wall. Ya, sebab orang dulu menggunakan defensive wall untuk menyelamatkan diri mereka daripada musuh, serangan musuh, daripada sandstorm dan juga daripada binatang buas. Ya, tu dia punya ceritanya lah. Ya, kalau kita boleh detailkan. Ya, tak ada soalan tuan-tuan ya. Setakat ni nampaknya tak ada. Ya, belum ada soalan. Kalau ada soalan sila letak di chat tuan-tuan ya. Mari kita tengok balik ya, apa ni apa kita panggil ya. Sebelum pengusiran Bani Qainuqa. Jadi apabila Yahudi Bani Qainuqa menampakkan permusuhan, kita sebut tadilah, secara ya mereka mengizharkan ya, secara terang-terang mereka menampakkan permusuhan ya, dan bertahan di dalam kubu-kubu mereka ya. Mereka tak keluarlah, mereka duduk dalam kubu mereka. Kubu mereka kokoh ya. Maka pada pertengahan bulan Syawal tahun yang kedua Hijrah ya, ni tahun yang kedua juga selepas perang Badar. Tadi perang Badar kita tahu berlaku dalam bulan Ramadan. Ini dah masuk bulan Syawal. Ya, jadi bulan Syawal maknanya tak lamalah ya. Lebih kurang sebulan selepas tu. Ya, ataupun awal apa ni bulan Syawal tahun yang sama Nabi menggerakkan ya ketumbukan tentera, panji-panji diserah kepada Saidina Hamzah, bapa saudara Nabi. Baginda melantik Abu Lubabah Al-Ansari sebagai pengganti di Madinah. Sebab bila Nabi sebagai pemimpin tertinggi keluar, maka ada caretaker. Ya, antaranya ialah Abu Lubabah Al-Ansari, orang Madinah juga, Abu Lubabah. Ya, jadi beliau yang tinggal di Madinah menjaga Nabi, menjaga hal ehwal pemerintahan ya. Tentera muslimin mengadakan kepungan selama 15 malam ya, 2 minggu tuan-tuan. Dikepung perkampungan Bani Qainuqa. Jadi apabila Bani Qainuqa mendapati diri mereka tidak mampu menentang tentera muslimin, maka mula merasa takut. Allah campakkan ar-ru'bu ya, ar-ru'bu ya. Ar-ru'bu tu ialah perasaan takut. Ya, jadi apabila kita panggil ya, apabila Allah nak pastikan orang Islam tu menang ya, Allah antaranya ialah dengan mencampakkan rasa takut. Ya, takut dalam hati dan hati orang-orang yang menentang orang Islam, musuh. Ya, lawi talaq ta'alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba. Tu dalam surah dalam surah Kahfi. Ya, jadi cerita tentang Ashabul Kahfi yang tidur dalam gua ya, yang nampak macam tak tidur. Ya, sebab mata macam terbuka ya. Sebab itu kita kata nampak macam tidur ya, tapi tak tidur. Ya, kalau nak kata mati tak mati sebab mereka masih mereka masih kita panggil ke kanan dan ke kiri. Ya, kita panggil Allah yuqallibuhum ya, Allah bolak-balikkan mereka ya ke kita panggil ilal yamin wa ilal shimal, ke kanan dan ke kiri. Jadi tak nampaklah mereka ni mati kan, mereka ni tidur sebenarnya ya. Tapi badan tak rosak kerana mereka sentiasa ya ilal yamin wa ilal shimal ya. Jadi tidak tidak duduk stay put di satu tempat secara statik tak ya. Jadi nak bagi tahu bahawasanya dia punya rasa takut tadi tu ya, lawi talaq ta'alaihim lawallaita minhum firara. Allah kata lawi talaq ta'alaihim, Muhammad, kalau kamu berada dekat dengan mereka punya tempat tadilah ya, dia punya gua tu, gua Ashabul Kahfi tu. Kalau kamu duduk di situ, kamu melihat lawi talaq ta'alaihim, kalau kamu tinjau mereka, intai mereka, lawallaita minhum firara, pasti kamu akan lari sekuat-kuatnya tuan-tuan ya. Kerana apa? Kerana nak kata mereka tidur macam jaga, nak kata jaga macam tidur ya. Dan dalam keadaan begitu ya, Allah buat apa? Lawi talaq ta'alaihim ya, lawi talaq ta'alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba, dan hati kamu akan dipenuhi dengan rasa takut. Jadi sebab itu mereka boleh tidur selama 300 tahun Masihi dan 309 tahun Hijrah. Ya, jadi lama. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tak ada gangguan. Ya, tak ada gangguan. Maknanya boleh kita panggil ya, boleh istilah dia ya, boleh tidur dengan lena. Ya, bila matahari datang dari sebelah timur ya, mereka berpindah ke sebelah barat. Ya, mengelak ke sebelah barat. Bila matahari tenggelam di sebelah barat ya, mereka berpaling ke sebelah timur. Jadi tidur nyenyak ya, selama 309 tahun Hijrah atau 300 tahun Masihi, tidak ada gangguan. Bagi orang yang lalu lalang di situ ya, sebab tempatnya isolated atau bukit, bukan tempat laluan manusia,
Tapi kalau adalah manusia yang datang untuk meninjau, untuk menengok, ya, apa ni, lawi talaq ta'alaihim, jika engkau meninjau-ninjau mereka, ya, lawallaita minhum, ya, apa ni, firara, kamu akan lari daripada mereka, ya. Kemudian wala mulita minhum ru'ba, ya, jadi engkau akan dipenuhi dengan rasa ar-ru'ba, rasa takut. Jadi perasaan takut itulah Allah campak ke dalam hati mereka, ya. Jadi mereka minta supaya Nabi membiarkan mereka meninggalkan, ya, Madinah dengan membawa anak isteri mereka dan meninggalkan harta benda, ya, harta benda mereka kepada orang Islam. Permintaan tersebut diterima oleh Nabi, ya, dan menyerahkan urusan pengusiran tersebut kepada Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit yang bertanggungjawab, ya, in charge, ya, untuk apa kita panggil, untuk proses apa ni, evacuation, ya. Mereka kena evacuate tempat tu, ya, dan dengan memberi tempoh kepada mereka selama 3 malam. Jadi bukanlah maknanya immediately kena keluar dan mereka tidak diberikan peluang untuk apa ni, menyusun barang, ya, nak fikir apa yang nak bawa, apa yang tidak. Jadi mereka diberikan 3 malam. Jadi ini satu tempoh yang kita kata sangat menasabah lah tuan-tuan, ya. Jadi tempoh ini semuanya di apa, di apa, supervise oleh Ubadah bin Samit, ya. Jadi evacuation program tu di apa, di supervise oleh Ubadah bin Samit. Jadi mereka keluar menuju ke Azri'at, ya, ke Azri'at yang terletak di negeri Syam. Jadi mereka pergi ke sana. Apa ni, hijrah ke sana, ya. Ni orang-orang Bani Qainuqa. Jadi kalau kita sebut Bani Nadir dia hijrah, ya. Dia hijrah sampai ke mana tuan-tuan? Ya, jadi apa kita panggil, ya, mereka hijrah di Khaybar saja, lebih dekat, ya. Tapi yang Bani Qainuqa sampai ke Azri'at, ya, Azri'at yang terletak di negeri Syam, ya. Mereka binasa di sana dalam masa tidak sampai setahun. Maknanya habis, ya, sampai setahun mereka meninggal dunia. Rasulullah membahagikan harta peninggalan mereka kepada 5 bahagian. 1 bahagian diberi kepada kaum kerabat baginda yang terdekat, ya, yakni Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Jadi bukan Nabi ambil untuk diri baginda, isteri baginda saja, ya. Tetapi, ya, diberikan kepada Bani Hashim. Bani Hashim ialah moyang Nabi, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, atuk Nabi. Abdul Muttalib bin Hashim, ya, Nabi punya first moyang. Manakala Al-Muttalib, ya, adalah adik, ya, adik lelaki kepada Hashim yang menjadi caretaker Mekah setelah Hashim meninggal dunia. Dalam perjalanan pergi ke negeri Syam di Palestin, Hashim meninggal dunia. Maka oleh kerana Hashim tidak ada anak lelaki, ya, yang boleh menggantikan dia pada masa itu, maka Al-Muttalib sebagai adik, ya, adik kepada Hashim telah mengambil alih tampuk pemerintahan, ya, masyarakat apa ni, Mekah pada masa itu. Ya, jadi bila Al-Muttalib dapat tahu, ya, bahawasanya abang dia Hashim ada berkahwin dengan seorang perempuan Madinah yang kita panggil sebagai Salma binti Amru, maka bergegas dia pergi ke Madinah cari kakak ipar dia dan mendapati bahawasanya kakak ipar dia ada seorang anak, ya, yang dipanggil sebagai Syaibah, ya. Dan Syaibah merupakan anak kepada Hashim dengan Salma binti Amru, ya. Terkejutlah dia. Maka dia minta izin daripada kakak iparnya Salma binti Amru untuk bawa Syaibah balik ke Mekah. Oleh kerana Syaibah budak kecil, jadi dia bonceng Al-Muttalib. Ya, orang Mekah ingat, ya, Syaibah tu adalah abdun mamlukun, seorang hamba abdi, ya, yang belum dibebaskan. Maknanya dia bukan orang merdeka, ya. Maka mereka memanggil Syaibah itu abdun, ya, abdun lil Muttalib, yakni Abdul Muttalib, hamba kepada Al-Muttalib. Itu yang kekal gelaran Abdul Muttalib sampai kesudah, tuan-tuan. Ya, dan sebahagian kita tak tahu pun bahawasanya Abdul Muttalib itu adalah gelaran saja. Nama sebenarnya ialah siapa, tuan-tuan? Nama sebenarnya adalah Syaibah. Syaibah, ya. Syaibah bin Amrin, ya, ataupun bin Hashim. Hashim nama sebenarnya adalah Amru, tuan-tuan. Ya, kerana apa kita panggil, ya, Hashim ni dia suka memecah-mecahkan roti dan memberikan, ya, kepada jamaah haji dan umrah yang datang, ya, ke Mekah untuk beribadah. Kemudian apa lagi, ya? Satu bahagian diberi kepada keluarga terdekat, ya, akriba'in Nabi, yakni Hashim, keluarga Bani Hashim dan juga Al-Muttalib. Dan tidak diberikan kepada 2 orang saudara Hashim dan Al-Muttalib, yakni Abdul Syam dan Naufal. Ya, Abdul Syam dan Naufal tak dapat, ya. Apabila Rasulullah ditanya mengenai tindakannya itu, baginda menjawab, Bani Abdul Muttalib dan Hashim adalah perkara yang satu seperti ini pada zaman jahiliah dan Islam. Sambil merangkumkan jari-jari kedua tangan baginda, ya. Jadi maknanya mereka ini, ya, orang yang kita panggil, ya,
dianggap sebagai satu. Dua kabilah apa ni Bani apa kita panggil Bani Al-Muttalib ni ya. Jadi bukan Bani Abdul Muttalib, salah ya, sebab Abdul Muttalib anak kepada Hashim. Jadi Bani Al-Muttalib, tuan betul kan ya. Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib ya, double to Muttalib dan Bani Hashim adalah perkara yang satu ya. Jadi kita panggil dia sebagai apa? Sebagai wahidah ya, sebagai satu kesatuan. Ya, jadi dia bukan asalnya dua kabilah yang berbeza tapi datang daripada bapa yang sama ya, datang daripada Abdul Manaf. Abdul Manaf ada 4 orang anak ya, ada Hashim yang sulung, ada Al-Muttalib, ada Abdul Syams dan juga ada Naufal, ada 4 adik-beradik anak kepada Abdul Manaf. Tapi ya, Abdul Syams dan Abdul Manaf dan Naufal itu dianggap satu kumpulan yang lain, manakala Al-Muttalib dan Hashim adalah apa kita panggil ya, adalah dinun wahid ya, ataupun kaumun wahid, qabilatun wahidah. Ya, dia adalah satu kaum ya yang sama pada zaman jahiliah dan Islam pun sama juga. Ya, sebab itu mereka yang terpilih pada zaman jahiliah juga terpilih pada zaman Islam ya. Apa kita panggil ya? Mereka yang terpilih ya, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faquhu. Ya, mereka yang terpilih ya, khiyaruhum yang terpilih daripada kalangan orang-orang baik ini di kalangan jahiliah, masa jahiliah dulu. Ya, khiyaruhum fil islami juga menjadi pilihan pada zaman Islam idza faquhu, jika mereka faqih, mereka tahu, tuan-tuan ya. Maknanya kalau dia pemimpin, dia tetap jadi pemimpin. Kalau mereka orang mulia, tetap jadi orang mulia juga. Ya, dan Nabi rangkumkan jari-jari kedua-dua tangan Nabi. Ya, itu cerita tentang apa tuan-tuan? Ya, tentang tadi ya, pembahagian harta tadi ya, harta rampasan yang dapat melalui pasukan musuh ya, menyerah kalah. Jadi ini bukan ghanimah tuan-tuan ya. Kalau ghanimah mesti melalui peperangan tuan-tuan ya. Ini ada soalan tadi. Kalau kita boleh tengok ya, macam mana kita nak berhujah ringkas mengenai mereka yang mengatakan Nabi tidak ada sifat pemaaf. Itu sifat pemaaf lah tuan-tuan ya. Sebab kalau tidak, dia ambil tindakan ya, tindakan semua dibunuh tuan-tuan. Sebab apa? Ya. Sebab tidak didetailkan di sini, tapi tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum ya, dan juga dalam kitab sirah yang lain ya, yang memberitahu bahawasanya yang pertama, wanita tadi, salah seorang wanita yang menjual susu tadi dicabul kehormatannya. Ya, dilucutkan pakaian, itu satu ya. Yang kedua, salah seorang daripada lelaki muslim yang ada di pasar tu ya, dia mempertahankan perempuan dia, dibunuhnya Yahudi yang melucutkan pakaian perempuan tadi. Manakala lelaki muslim yang menolong telah dibunuh oleh sekumpulan orang-orang Yahudi ya. Dan Yahudi lain yang berada di situ tidak menghalang ya kesalahan tadi, jenayah tadi. Mereka melihat saja dan mereka dipanggil sebagai partners in crime. Dalam Islam tuan-tuan, apabila berlaku satu jenayah dan kita tidak menghalang jenayah tersebut, kita dianggap bersubahat. Ya, jadi dari segi hukuman sepatutnya mereka dijatuhkan hukuman yang lebih berat. Ya, tapi mereka tidak dijatuhkan hukuman yang lebih berat. Ya, mereka sekadar dikepung kampungnya. Ya, dikepung juga ya kerana cabaran tu datang daripada orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Ya, bukan Nabi yang secara suka-suka hati nak batalkan perjanjian, tidak. Yang membatalkan perjanjian adalah siapa? Ya, yang membatalkan perjanjian adalah Bani Qainuqa sendiri. Ya, mereka sombong, mereka kata Muhammad jangan tertipu. Yang kamu kalahkan orang Quraisy itu, mereka tak pandai perang. Sedangkan orang Quraisy ni memang bijak berperang. Takkanlah Nabi tak kenal mereka tuan-tuan. Nabi pun datang daripada Mekah. Ya, keluarga Bani Makhzum ya, Khalid bin Al-Walid, bapaknya Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya, kemudian siapa kita panggil, Abu Jahal ya. Mereka datang daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum ni terkenal dengan military leaders tuan-tuan. Kita dah sebut banyak kali. Ya, jadi semua kejahatan mereka ya, dan mereka sombong ya, mereka buat jenayah tadi, mencabul kehormatan seorang wanita, membunuh. Ya, sepatutnya mereka dijatuhkan hukuman yang lebih berat. Ya, tapi dengan sifat pemaaf Nabi. Ya, maka Nabi hanya menyuruh mereka supaya keluar daripada Madinah. Mereka dibatalkan kewarganegaraan mereka, tak boleh balik dah. Ya, jadi mereka diberikan peluang untuk kemah-kemah barang dalam masa 3 hari ya, atas supervision daripada Ubadah bin Samit. Maka mereka keluar. Sebab Ubadah bin Samit memang ada hubungan yang baik dengan Bani Qainuqa, Khazraj, dan memang ada hubungan yang baik. Sebab itu Abdullah bin Ubay yang datang daripada Khazraj juga
ya, mempertahankan apa ni, Bani Qainuqa. Tetapi ya, mereka tidak dibunuh, mereka dihalau keluar saja secara terhormat, ya, boleh bawa barang sebesar apa yang boleh dibawa oleh seekor unta, ya, dan mereka boleh pergi dengan selamat, tidak diapa-apakan. Itu adalah ya contoh sifat pemaaf daripada Nabi, tuan-tuan. Ya, kita kena jelaskan. Ya, kalau kita baca secara zahir saja, on the surface, kita mungkin tak apa nampak. Tapi kalau tuan-tuan tengok secara detail, ya, dalam kitab-kitab yang lain, ya, jadi agak sedikit agak sedikit hairan juga, ya, mengapa Syekh Muhammad Khadri Beg tidak menceritakan secara detail, ya, apa sebenarnya yang berlaku di pasar tadi, ya. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam kitab sirah yang lain, termasuk Ar-Rahiqul Maktum, ya, nampak lebih jelas lagi, ya, cerita ni. Terima kasih atas soalan, ya. Kalau ada soalan lain silakan, ya. Setakat ni tak ada, ya. Kalau ada insya-Allah, ya, boleh letak di chat tuan-tuan, ya. Boleh letak di chat. Okey, ya. Jadi sifat pemaaf ni tuan-tuan, ya. Kadang-kadang kita panggil, ya, kita nampak orang buat salah kita maafkan, ya. Kadang-kadang itu bukan tindakan yang terbaik. Kerana kalau kita maafkan begitu saja, dia akan naik tocang. Ya, dan dia akan buat benda yang salah. Contoh, ya, Ustaz bagi contoh. Dalam perang Badar, ya, ada seorang lelaki penyair, kita sebut Abul Izzah tadi. Ya, Abul Izzah ni seorang penyair, pemidato, pandai bercakap, dan beliau adalah orang yang mengapi-ngapikan semangat, ya, ketenteraan orang-orang Quraisy supaya bunuh Nabi, bunuh para sahabat, ya, kuasai Madinah. Dan beliau mempunyai apa kita panggil, ya, peranan yang besar, ya, di dalam peperangan Badar. Dan beliau tertangkap dalam perang Badar, tuan-tuan. Tertangkap dia. Daripada 70 tu dia salah seorang. Oleh kerana dia miskin, tak ada duit, ya, maka dia minta izin daripada Nabi untuk dilepaskan tanpa syarat. Ya, dan beliau dilepaskan tanpa syarat sebab dia tak ada kemampuan untuk untuk bayar, tak ada kemampuan, ya, dan dia pula miskin. Jadi oleh kerana itu dia dibebaskan dengan syarat Nabi kata jangan datang lagi, jangan buat benda yang sama. Jangan jadi penyair, jadi pemidato, jadi orang yang memberi motivasi kepada tentera musuh. Dan dia berjanji dia takkan datang lagi. Mana Nabi maafkan dia, tuan-tuan. Itu terbukti, ya. Kemudian dalam perang Uhud nanti kita akan tengok Abul Izzah datang lagi, ya, dan beliau menjadi ahli motivasi lagi, membuat syair, ya, kompos syair, baca syair, naikkan semangat orang-orang Quraisy untuk melawan Nabi, ambil tindakan balas, ya. Maknanya anak-anak yang bapa mereka terkorban dalam perang Badar datang. Contoh Khalid bin Al-Walid datang sebab bapa dia meninggal sebelum ni, ya. Ikrimah bin Abu Jahal datang, ya. Safwan bin Umayyah datang. Maknanya nak bagi tahu mereka ini antaranya diapi-apikan oleh siapa, tuan-tuan? Ya, oleh apa istilahnya, ya, oleh inilah, ya, oleh Abul Izzah, ya. Dan kali kedua Nabi tak maafkan. Jadi kalau kita tak tahu cerita, contohnya kita tak tahu cerita dalam perang Badar Abul Izzah dah ditawan, kita hanya tengok, ya, cerita yang kedua, episod kedua, Abul Izzah dibunuh, ya, kita akan kata Nabi tak ada sifat pemaaf. Ya, tapi setelah kita tahu cerita sebenar, kita akan tahu bahawasanya Nabi tidak begitu, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya kalau menipu, ya, menipu dalam peperangan boleh, ya. Walaupun tuan-tuan panggil apa istilah, ya, pranking ke apa, ya, tapi dalam Islam, ya, dia ada satu hadis yang sebut, ya, al-harbu khida', ya, peperangan itu adalah tipu daya. Maknanya kita boleh buat tipu daya. Contoh, ya, kita kata kita hantar satu pasukan, ya, peninjau dulu. Ya, dan pasukan peninjau tu disertai oleh beberapa orang, ya, dan mereka ini sekadar nak ambil tahu, ya, berapa ramai musuh yang datang ataupun nak dapat maklumat tentang lokasi sebagai contoh, ya. Dan bila mereka dah dapat maklumat, mereka akan balik bertemu dengan Nabi. Ya, Nabi boleh arahkan para sahabat untuk bertolak ke tempat lain, ya, tidak berhadapan dengan musuh tadi, ataupun sebahagian, ya, berhadapan dengan musuh, sebahagian lagi ikut pintu lain. Mana datang melalui pintu belakang contoh, ya. Adakah itu dianggap sebagai penipuan yang berdosa? Tak, tuan-tuan. Dalam peperangan tak ada masalah. Ya, sebab dalam kes Nabi dengan Abu Bakar sebagai contoh. Ya, Nabi Abu Bakar dalam hijrah, ya, sampai di kita panggil, ya, di perkampungan Ma'bad, ya, dan Ummu Ma'bad, Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad. Sampai kehabisan air, ya, sampai di situ minta supaya kalau boleh diberikan sedikit susu, ya, tapi kambing kering, ya. Dalam keadaan tu kambing tak ada susu.
Maka Nabi minta ya didatangkan apa ni kambing betina yang masih muda, maknanya yang belum disentuh oleh mana-mana kambing jantan. Nabi usap ya bahagian kantung susunya dan keluar susu. Ya, Nabi boleh minum, Abu Bakar boleh minum dan boleh disimpan pula oleh Ummu Ma'bad. Ketika itu Abu Ma'bad tak ada ya. Jadi bila ditanya kepada apa kita panggil ya, Abu Bakar, siapakah yang kawan dia ni ya. Dia kata dia adalah seorang apa kita panggil ya, dia seorang apa kita panggil ya. Dia seorang apa istilahnya dalam hadis tu. Jadi tapi makna Abu Bakar tidak berterus terang ya. Abu Bakar menggunakan double meaning ya. Jadi bila ditanya daripada mana mereka datang ya, minal ma' ya, minal ma' ya. Minal ma' tu mana daripada air ya. Ma' tu nama tempat ya, nama satu tempat di padang pasir Mekah Madinah ya. Tapi maksud Nabi sebut ma' tadi ya, maknanya setiap manusia memang datang daripada air. Seperti mana ayat yang ke-30 kan dalam surah dalam surah Al-Anbiya ya, awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin wa ja'alna minal ma' dan kami jadikan daripada air itu kullasyai'in hayyin, setiap benda yang hidup, setiap organisma ya, semuanya benda hidup datang daripada mana tuan-tuan? Datang daripada air. Jadi bila Nabi ditanya daripada manakah kamu ya, min aina antum ya, nahnu minal ma', kami datang daripada air ya. Jadi ini satu muslihat saja, tipu daya saja tuan-tuan ya. Dibenarkan, jawapannya dibenarkan ya, untuk mengelak daripada mereka diketahui datang daripada Mekah ya. Jadi maksud mak di situ ada dua, satu mak nama lokasi tempat di padang pasir, satu lagi makna kedua mak tu memang semua manusia, semua benda hidup datang daripada air. Ayat 30 surah Al-Anbiya ya, wa ja'alna minal ma', dan kami yakni Allah jadikan daripada air ya, kullasyai'in hayyin, setiap sesuatu yang hidup ya. Jadi yang Nabi maksudkan sebagai mak tu adalah mak yang disebut sebagai air dalam ayat 30 ya. Sedangkan orang faham mak tu nama tempat kabilah ya di padang pasir. Jadi adakah itu dianggap sebagai penipuan? Dia tak penipuan tuan-tuan. Itu dipanggil sebagai khidah ya, sebagai tipu helah ataupun tipu muslihat saja. Boleh, jawapannya boleh tuan-tuan. Ya, untuk menyelamatkan diri boleh. Ya, terutamanya dalam peperangan. Ya, sebab tu Nabi tak benarkan para sahabat buka surat. Ada surat yang dihantar oleh Nabi, dipegang oleh ketua syariah tadi, ya, Amir syariah tu. 2 hari selepas tu baru buka, sebab takut berita mereka pergi ke satu tempat tersebar luas. Ya, ada yang membocorkannya. Seperti mana kes yang berlaku kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Ada tuan-tuan ceritanya, apa panjang lagi. Kita baru berada di permulaan tuan-tuan, ya. Baru je habis perang Badar, baru saja selesai cerita Bani Qainuqa. Itu kalau Ustaz boleh detailkan. Ada lain tuan-tuan? Silakan. Ya, tapi kalau pranking ya, seperti mana pranking yang kita buat macam tengok dalam TV tu, kenakan kawan, ya, tujuannya untuk ketawa-ketawa ya, untuk menimbulkan apa kita panggil ya, seronok-seronok, ya tu tak dibenarkan tuan-tuan. Ya, dah tentu tak boleh lah. Ya, sebab tujuan dia tadi ya. Kalau sekadar gurau-gurau kita kata dengan isteri, dengan anak-anak tu lain lah ya. Tapi kalau sampai ke peringkat kawan tu jadi apa kita panggil ya, jadi pressure ya, dia jadi confused dan sebagainya, tu tak dibenarkan lah. Sebab tujuannya untuk main-main gurau-gurau, bukan tuan-tuan. Semata-mata untuk tujuan komersial tak. Ya, Nabi untuk menyelamatkan diri. Ya, dan kes begini ada banyak tuan-tuan. Ya, kisah ya kita pernah dengar ya, bagaimana seorang alim ya yang telah mengkritik pemerintah. Ni zaman bila tak disebut ya. Jadi alim tadi mengkritik pemerintah. Jadi pemerintah tak puas hati dengan alim tadi. Ya, seorang scholar tadi. Jadi apa dia buat ya? Dia perintahkan tenteranya tangkap alim tadi. Jadi Pak Alim tadi ya, orang alim tadi dia pun keluar daripada negeri pergi ke negeri jiran. Ya, bertemu dengan seorang sahabatnya, bagi tahu situasi sebenar. Sahabat kata tak apa, kamu sembunyilah dalam rumah aku. Nanti kalau ada pengawal datang, tahulah aku nak cakap macam mana. Ya, kemudian apa dia buat tuan-tuan? Ya, ketika pengawal datang, kebetulan pada masa tu dia sedang memegang tasbih, dia sedang bertasbih. Ya, pegang buah tasbih itu dalam tangan dia. Maka pengawal pun tanya, ya, betul kamu fulan bin fulan? Ya. Kamu ada hubungan tak dengan fulan bin fulan? Ulama tadi. Ya, betul. Ya. Kamu tahu tak dia di mana? Ya. Di mana dia? Ya. Ataupun dalam soalan dia ditanya, adakah ia berada di sini? Mana dalam rumah? Ya, dia masukkan, dia kata yang alim tadi dia tidak ada berada di sini. Maksud di sini itu dalam genggaman dia. Memanglah tuan-tuan.
Takkanlah alim tadi duduk dalam genggaman dia, ya. Alim tadi bersembunyi dalam bilik, ya. Jadi dia menggunakan helah, ya. Ini dipanggil helah syar'iyah. Helah syariah dibenarkan, tuan-tuan. Ya, helah syariah ataupun kita panggil khidak tadi, tipu daya dalam peperangan. Okey, tuan-tuan, ya. So itulah, ya, kalau ustaz boleh detailkan, tuan-tuan, ya. Ini untuk tuan-tuan tengok balik, ya, apa yang kita bincang pada hari ini. Kita sudah berada di penghujung lah, tuan-tuan, ya. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini. Nanti kita sama, sebab peperangan Sawik ni dah benda lain, tuan-tuan, ya. Kemudian ada solat hari raya. Ya, dah tak panjang lah bab ni, ya. Tapi tak sempat lah untuk kita baca secara detail. Nanti kita tengok balik, tuan-tuan, peperangan As-Sawik, ya, solat hari raya dan seterusnya masuk tahun yang ketiga lah, ya. Ada cerita, tuan-tuan. Mungkin kita boleh tengok di belakang sekali. Tahun ini 2 Hijrah, Ali bin Abi Talib mengadakan majlis perkahwinan dengan Fatimah. Maknanya Ali dan Fatimah berkahwin setelah peperangan Badar. Ya, usianya ketika itu 21 tahun. Ya, dan Fatimah pula berusia 15 tahun. Jadi ini kalau kita tengok, ya, tak berapa tepat lah, tuan-tuan. Ya, sebab Ali ketika hijrah, Ali sudah berusia 23 tahun. Sebab Ali dengan Nabi beza 30 tahun. Ya, ini cerita umur, tuan-tuan, ya. Sebab kadang-kadang, ya, kita kurang sensitif dengan umur ni, ya. Jadi kalau tuan-tuan boleh catat, Nabi berusia 53 tahun ketika hijrah. Hijrah 53 sebab Nabi wafat umur 63 sebab Nabi duduk di Madinah 10 tahun. Jadi sudah tentu masa hijrah umur Nabi 53. Nabi pula 30 tahun, 30 tahun lebih tua daripada Ali. Ya, jadi kalau Nabi 53, Ali 23. Ya, dalam peperangan Badar, ya, perang Badar berlaku tahun 2 Hijrah, bulan Ramadan, ya. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan? Kalau tahun tersebut tahun 2 Hijrah, ya, Ali berkahwin dengan Fatimah, maknanya usia Ali sudah menjangkau 25 tahun. Fatimah pula semasa hijrah, ya, berusia 18 tahun. Dia sebaya dengan Hafsah binti Umar, 18 tahun. Jadi dalam, ya, tahun yang kedua hijrah, maknanya Fatimah sudah mencecah 20 tahun, tuan-tuan. Jadi Ali 25, ya, Ali 25, tuan-tuan boleh catat. Sayyidina Ali umur 25 tahun, ya, 25 tahun. Manakala Fatimah, ya, Fatimah berusia 20 tahun. Jadi beza 5 tahun mereka, tuan-tuan, ya. 5 tahun perbezaan. Jadi tuan-tuan betul kan? Jadi yang kata Ali 21 tahun tak tepatlah, ya. Sebab hijrah pun umur dia 23 dah. Ya, perang Badar berlaku tahun 2 hijrah, umur sekitar 25. Fatimah berusia 15 tak betul, tuan-tuan. Sebab hijrah pun Fatimah sudah berusia 18 tahun. Ni tahun yang kedua, hampir 20 tahun usianya. Hasil perkahwinan, ya, antara Rasulullah antara Ali dan juga dan juga Fatimah, ya, menghasilkan paling kurang ada 5 cucu dan tambah, ya. Walaupun Ummu Kulsum juga adalah anak perempuan. Ali hasil perkahwinan dengan Fatimah binti Rasulullah betul. Dilahirkan sebelum kewafatan datuknya. Dikahwini oleh Umar bin Al-Khattab, kemudian Auf bin Ja'far bin Abi Talib. Maknanya adik-beradik, ya. Jadi adik-beradik dengan anak kepada Ja'far bin Abi Talib, ya. Jadi Auf ni dia adik kepada Abdullah bin Ja'far, ya. Ja'far bin Abi Talib wajah seirah Nabi. Abdullah bin Ja'far, ya, wajah seirah Nabi. Dia anak sulung. Dan ada Auf pula, ya. Jadi ini adik kepada Abdullah bin Ja'far. Kemudian Abdullah bin Ja'far juga, ya, kahwin abang dia. Meninggal ketika menjadi isteri Abdullah bin Ja'far, ya. Ni dalam cerita Al-Isabah ni anak perempuan kedua Fatimah dengan Ali, yakni Ummu Kulsum. Jadi ada 4 di sini. Al-Hasan yang sulung, setahun lepas Al-Hasan lahir, Al-Husain, kemudian ada Zainab Al-Kubra dipanggil, dan juga ada Ummu Kulsum. Ada 4 anak, 2 lelaki, 2 perempuan, dan ada seorang lagi, ya. Nah, yang kita panggil sebagai Muhsin. Ya, jadi Muhsin adalah anak kepada Fatimah dan Ali, ya, yang dikandung oleh Fatimah. Kemudian Fatimah keguguran. Jadi makna Muhsin tidak lahir tidak lahir hidup lah. Ya, jadi beliau meninggal, ya, dalam kandungan, keguguran, dan tapi namanya kekal. Muhsin tu memang popular lah. Orang duk sebut Muhsin. Jadi nak kira, ya, supposedly anak Ali dengan Fatimah 5 lah. Cuma seorang keguguran, 4 yang hidup sampai besar. Pada tahun yang sama Rasulullah mula tinggal bersama dengan isterinya Aisyah binti Abi Bakar yang berusia, ya, 9 tahun. Pun tak tepat juga, tuan-tuan. Ya, bukan 9 tahun tetapi 19 tahun, ya, tambah lagi. Sebab ketika Nabi kahwin dengan Aisyah, ya, umur Aisyah berapa, tuan-tuan? Umur Aisyah ialah
16 tahun, setahun sebelum hijrah. Nabi kahwin, umur Aisyah 16, masa hijrah umur Aisyah 17 tahun. Ya, jadi dalam perang Badar tahun yang kedua hijrah. Berapa usia Aisyah ya? Lebih kurang 19 tahun. Itulah ya permulaan Rasulullah ya tinggal bersama dengan Aisyah. Barulah ya ada rumah Nabi dengan Aisyah di sebelah Raudah. Sebelum tu Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama lebih kurang setahun tuan-tuan. Ya betul lah ya. Sebab ketika sampai di Madinah Nabi tak ada rumah. Ya, Nabi duduk bersama Abu Ayyub setahun lepas tu sebab Nabi sampai Rabiul Awal. Ya, jadi Rabiul Awal. Rabiul Awal tahun yang ke apa? Ya, tahun-tahun yang ke berapa tu? Tahun yang pertama hijrah. Ya, sampailah Rabiul Awal tahun yang depan, ya. Rabiul Awal kita ada bulan Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Maknanya bulan Ramadan tu berlaku perang Badar dan setelah ya. Jadi ada yang kata mula tinggal bersama dengan isterinya selepas ya perang Badar, ya. Ada yang kata sebelum. Jadi paling cepat Nabi duduk bersama Aisyah pun ya selepas daripada setahun duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, jadi maknanya selepas bulan Rabiul Awal tahun yang kedua hijrah barulah ya Nabi dibuatkan rumah untuk baginda di sebelah bukan rumah lah, kita kata bilik je tuan-tuan ya, sebab rumah nak kata rumah besar. Ya, ni bilik saja. Nabi solat malam pun Nabi terpaksa kuis kaki Aisyah ya kerana sempitnya bilik mereka yang berada betul-betul di sebelah Raudah. Sebab tu Nabi sakit pun dirawat di rumah Aisyah ya. Cuma rumah Aisyah menjadi lebih besar bilik dia tu kerana Saudah binti Zam'ah ya telah menghibahkan ya bilik Saudah, sebab sebelah Raudah rumah bilik Aisyah, sebelah bilik Aisyah ialah bilik Saudah. Ya, sebab Saudah telah hibahkan rumah bilik dia tu kepada Aisyah. Jadi ketika dia hibah tu, Saudah dah meninggal dunia. Ya, dia meninggal di hujung pemerintahan Saidina Umar. Saidina Umar wafat tahun 23. Ni semua melibatkan tahun, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berminat, kita boleh cerita detail lah. Seperti mana Ustaz sebut sekarang. Tuan-tuan catat je lah. Ya. Tuan-tuan betul kan. Ali ketika kahwin umur 25, Fatimah umur 20. Beza umur mereka 5 tahun. Aisyah ketika kahwin dengan Nabi umur 16. Ya, masa hijrah 17. Masa duduk dengan Nabi, ya, 19 tahun lebih kurang. Bilakah Aisyah mula duduk di rumah siapa? Di rumah Nabi, maknanya duduk serumah. Ya, setelah Nabi duduk setahun di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi duduk setahun rumah Abu Ayyub. Ya, jadi Nabi masuk Rabiul Awal mesti keluar Rabiul Awal juga. Ya, jadi selepas itulah kalau kalau Nabi duduk bersama Aisyah, ya, dan sebelum perang Badar kalau kita ambil pandangan tersebut. Ya, sebab itulah Aisyah ikut serta, dikatakan Aisyah ikut serta dalam perang Badar, tuan-tuan. Ya, membantu merawat ya, menyediakan minuman ya, menjaga yang meninggal dan sebagainya, macam itulah ya. Dan insya-Allah ya kita akan datang kita sebut sikit peperangan As-Sawiq, kemudian solat hari raya dan kita masuk bab baru tahun yang ketiga hijrah. Terima kasih pada PMP ya yang menaja program kita pada hari ini. Terima kasih kepada tuan-tuan terutamanya yang bertanya soalan ya, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.